Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi Sabah edisi Jumaat 27 Januari, saya Sabrina Baas. Situasi semasa banjir di Sabah. Setakat pukul 8 malam semalam, jumlah penduduk terjejas banjir seramai 6,394 orang daripada 2,281 keluarga, melibatkan 24 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Kota Marudu. PPS di Kudat pula telah ditutup sepenuhnya pukul 5.30 petang semalam. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah dalam kenyataan memaklumkan Kota Marudu kekal dengan 4,789 penduduk daripada 1,731 keluarga ditempatkan di 12 PPS. Manakala bilangan penduduk dipindahkan di Paitan dan Pitas meningkat. Di Paitan seramai 472 penduduk daripada 127 keluarga ditempatkan di 8 PPS, manakala di Pitas pula merekodkan 1,133 penduduk daripada 423 keluarga terjejas melibatkan 4 PPS. Sementara itu, sebanyak 15,000 bakul makanan telah diagihkan menerusi Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bagi membantu penduduk terkesan banjir melibatkan 4 daerah iaitu Paitan, Pitas, Kota Marudu dan Kudat. Bantuan berkenaan diagihkan menerusi Pusat Pemindahan Sementara PPS bermula sejak semalam. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, usaha awal tersebut dibuat bagi meringankan beban penduduk yang terkesan di PPS, khususnya melibatkan penyediaan makanan keperluan harian. Beliau turut memberitahu bahawa bantuan secara berperingkat juga akan dihantar kepada penduduk terkesan dengan banjir, tetapi kekal di kediaman masing-masing. Ya, kalau mana-mana penduduk yang tidak dapat berpindah di kawasan banjir, mereka tidak mau berpindah, terpaksa kaki tangan kita, terutama sekali pihak keselamatan seperti APM, kebajikan akan menghantar makanan ke tempat mereka dan seterusnya akan mengawasi mereka. Dan kita juga akan memujuk mereka supaya berpindah ke pusat PPS demi untuk keselamatan mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program mini karnival OKU at PDK peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Setiap agensi berkaitan diarahkan meningkatkan tahap kesiapsiagaan setiap masa dalam menghadapi musim tengkujuh serta fenomena yang dijangka lebih buruk akibat cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdon Bahanda berkata, setiap penduduk serta agensi terlibat perlu waspada terhadap sebarang kemungkinan berlaku disebabkan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Kita nampak keadaan cuaca sekarang pun tidak menentu. Jadi kita minta semua agensi-agensi yang terlibat juga supaya senantiasa bersiap siaga, memandangkan dalam keadaan sekarang ini kita tidak dapat jangka berlaku mungkin gelombang kedua keadaan cuaca. Beliau berkata demikian ketika meninjau keadaan penduduk yang terkesan banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sikuati di Kudat. Dalam pada itu, Datuk Verdon turut memberitahu bahawa antara keutamaan beliau adalah memulihkan semula semua rangkaian infrastruktur asas yang terjejas, terutama jalan raya, bekalan elektrik, telekomunikasi dan bekalan air. Sementara itu, penduduk yang terlibat banjir menghargai usaha pihak berkuasa yang banyak membantu serta mengharapkan agar lebih ramai pihak dapat menghulurkan bantuan. Terima kasih terlebih dahulu daripada jabatan yang telah terlibat sama ada daripada Jabatan Kebajikan, Jabatan Sukarelawan dan juga NGO yang terlibat kerana ada juga datang memberi sumbangan kepada kami di sini. Datanglah menengok kami di pusat pemindahan dan juga kalau boleh datanglah menengok di kampung kami yang terkena banjir. Kita bersyukur jugalah ada badan-badan yang sudi datang kepada kita dan terima kasih juga kepada Datuk Bedron yang sentiasa melawat kami, tolonglah kami orang kampung ni. Sebab kami ni semuanya bukan hari-hari meminta bantuan. Ini masa ni saja kami dapat bantuan. Lepas ni cari makan masing-masing. Penduduk yang tinggal di kawasan rendah atau berhampiran sungai diminta agar membuat persediaan lebih awal untuk berpindah sebaik berlakunya perubahan cuaca buruk yang berterusan. Mereka juga diingatkan agar terus siap siaga selain memberi kerjasama penuh kepada pasukan dan anggota penyelamat semasa proses pemindahan ke pusat sementara banjir.
Penolong pengarah bomba bahagian operasi Negeri Sabah, Misran Bisara berkata, di sebalik suasana cemas dengan keadaan banjir, masih terdapat penduduk yang enggan berpindah dengan pelbagai alasan. Malah terdapat juga penduduk yang tidak menghiraukan tahap keselamatan diri dan keluarga. Tambahnya lagi, kesukaran untuk pihak bomba masuk di beberapa kawasan sukar juga antara cabaran yang dihadapi pasukan bomba kerana aset yang digunakan tidak dapat melalui kawasan berkenaan. Strategi kita pada kali ini kita meletakkan aset itu di kawasan-kawasan red zone seperti Pitas ini. Seperti mana yang kita ketahui agak jauh daripada balai perampiran, itu sejauh 50 km daripada daerah Kota Marudu. Dan kita telah menempatkan aset dan juga anggota yang bersedia 24 jam bagi menghadapi kemungkinan banjir berlaku pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan kawasan banjir di daerah Kota Marudu dan Pitas. Jelas Misran lagi, seramai 40 anggota bomba telah digerakkan ke daerah Pitas untuk membantu kerja-kerja menyelamat bersama-sama agensi keselamatan yang lain. Lebih 2,000 penduduk di daerah Pitas dilaporkan terlibat dalam banjir dan ditempatkan di lebih 10 pusat pemindahan sementara PPS banjir sekitar Pitas. Mengesahkan perkara ini, penolong pegawai daerah pentadbiran Pitas, Mak Elias Hassan Libau, turut memberitahu Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Pitas masih menunggu laporan rasmi daripada PPS yang terlibat. Jumlah berkenaan bagaimanapun dijangka meningkat sekiranya cuaca hujan berterusan. Sekarang ini mangsa yang terlibat melibatkan 31 kampung secara keseluruhannya. Sebenarnya Pitas ini dia lebih daripada 200 kampung dan ada lagi mangsa-mangsa di kampung-kampung yang tidak tersenarai dalam 31 ini. Bagi para penduduk yang ditemui di PPS Pitas menyatakan fenomena banjir kali ini lebih teruk berbanding sebelum ini. Tentang banjir itu, kalau bagian kami punya kampung Taka, yang tidak pernah sampai pun sampai sudah. Lagi saya punya rumah, saya sudah warga mas lagi, kematian laki lagi, rumah aku 10 pun dia di raun sana, penuh sudah air, saya punya pakaian pun semua habis itu air. Harapanku yang betulnya tahun akan datang saya minta yang tinggi. Masih dalam pantang lagi lah, terpaksa pindah juga lah sebab untuk keselamatan anak-anak juga lah. Setakat ni tangga runtuh lah, harus kuat. Malamnya itu mulai sudah naik ke tempat kami, di Kampung Ferry. Pangkalan Ferry. Lepas itu pagi-pagi itulah yang kami kena angkat. Dalam jam 11 begitu naik sudah deras bah. Jam 11 malam? Iya, 11. Naik deras sampai mana sudah paras? Bawa kulung sudah. Cuma yang ini tidak dijangka pula terlampau dalam begitu. Ini pula sambutan Tahun Baru Cina di Pitas. Sambutan tersebut telah dibatalkan serta-merta bagi memberikan tumpuan kepada usaha membantu penduduk yang terlibat banjir. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudih Awa berkata, sambutan yang dirancang dianjurkan selama 10 hari tersebut terpaksa dibatalkan meskipun telah berlangsung selama 5 hari bermula sejak 21 Januari yang lalu. Jadi pada saya apabila dilanda banjir besar, rakyat dipindahkan di daerah Pitas ini beribu orang terjejas. Jadi sudah pasti festival ini tidak dapat diteruskan karena kita menghormati kepada mereka-mereka yang telah ditimpa bencana oleh banjir besar yang berlaku di daerah Pitas. Sementara itu dalam sidang media yang sama, pengurusi pelaksana sambutan perayaan Tahun Baru Cina peringkat daerah Pitas 2023, Eng Lai Tau memberitahu lebih 200 pempamer, pengusaha industri kecil dan sederhana serta peniaga kecil-kecilan turut akur dengan keputusan tersebut. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes positif baru turun kepada 5 kes semalam menjadikan kumulatif 406,788 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Joaquim Gunsalam, kes terbaru dikesan di Tuaran, Penampang, Putatan dan Telupit. 3 pesakit dilaporkan sembuh, manakala 132 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital. Semalam, 9 daerah dilaporkan zon hijau, 17 daerah zon kuning dan Kota Kinabalu kekal zon jingga.
Kerajaan negeri meluluskan peruntukan tambahan RM200,000 kepada 41 pusat pemulihan dalam komuniti PPDK di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dengan masing-masing menerima sebanyak RM5,000. Peruntukan disalurkan melalui Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bertujuan membantu operasi PPDK. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, selain kerajaan negeri, peranan membantu setiap PDK turut memerlukan kerjasama masyarakat setempat, warga korporat selain badan amal. Program ini memang cukup baik untuk kita meraihkan OKU seluruh Sabah termasuk juga Labuan. Dan pada kali ini saya mohon kepada kerajaan pusat supaya dapat membina sebuah sekolah iaitu sekolah autism untuk rakyat Sabah ini. Sebab kita dapati penyakit autism ni, masalah autism ni semakin ramai, semakin banyak di Sabah ini. Bukan saja di kalangan anak-anak orang kampung tetapi di kalangan anak-anak profesional. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program mini Carnival OKU at PDK peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Program mini Carnival OKU at PDK merupakan salah satu medium mempromosi perkhidmatan PDK kepada masyarakat umum serta memberikan ruang dan peluang kepada pelatih OKU, ibu bapa, penyelia, petugas serta ahli-ahli jawatankuasa Pertubuhan Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK untuk berkumpul dan melibatkan diri menyertai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat di samping meraihkan pelatih OKU. Sebanyak 120 bakul makanan telah disumbangkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui agensi Fama kepada golongan asnaf sekitar Parlimen Kota Kinabalu. Sumbangan tersebut bertujuan mensejahterakan semua tingkat masyarakat, khususnya golongan memerlukan bantuan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Chan Fong Hin berkata, usaha tersebut juga mencerminkan solidariti antara masyarakat berbilang kaum sekaligus merealisasikan agenda Malaysia Madani. So, kita pun harus juga memupuk semangat yang apa yang sepatutnya tergantung dalam perayaan tersebutlah. So, seperti yang contoh ini untuk perayaan Tahun Baru Cina ini, sesuatu yang amat penting tu unsur untuk menghormati senior, unsur untuk mengangkat ini institusi keluarga. Because the family is the cornerstone for the society. So I think it's something that we need to really to enhance it. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Terus utamakan keselamatan walau di mana juga anda berada. Saya Sabrina Baas, salam Malaysia Madani. Terjalin hubungan mesra, toleransi hebat, berjiwa perkasa demi bumi hijau ini. Berdirinya aku di sini ingin menyatakan sesuatu kepada ibu pertiwiku. Aku rela dan sanggup berkorban.